Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Suara Ramadan. Bertemu sekali lagi dalam program Suara Ramadan. Pejam celik, ini adalah episod kelima dan episod terakhir Suara Ramadan. Dan selama setengah jam anda akan bersama dengan saya untuk kupasan ilmu berkaitan dengan keberkatan di bulan Ramadan, tip dan amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan. Dan kita juga insya-Allah akan bersama dengan seorang tetamu sebentar saja lagi. Jadi teruskan bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan dalam Suara Ramadan. Baik, Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan rezeki kerana ini adalah Sabtu terakhir di bulan Ramadan dan kehadiran bulan Syawal yang dinanti-nantikan amat dihargai. Namun kehilangan Ramadan yang berlalu pasti akan dirasai. Allah menganugerahkan Ramadan sebagai medan tarbiyah untuk mencari sebuah kemerdekaan. Memerdekakan diri daripada dibelenggu penjajahan syaitan dan hawa nafsu merupakan makna sebenar di sebalik Ramadan. Dan kini Aidilfitri diraikan sebagai satu tanda kemenangan. Muhasabah Ramadan, manfaat Syawal, topik kita pada minggu ini. Jadi untuk mengupas dengan lebih dalam, saya dengan rasa berbesar hati bersama dengan tokoh yang sangat dikenali dan juga dihormati, yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir dalam episod terakhir Suara Ramadan. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Ya, sama-sama. Baik Ustaz, itu dia tadi sikit mukadimahnya yang kita rasa macam sedih juga Ustaz Sebab apa, tak kala kita ni bakal meninggalkan bulan Ramadan. Dalam masa sama juga kita menantikan bulan Syawal sebagai tanda kemenangan bagi kita. Pandangan Ustaz tentang perkara ini. Okay. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba musiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Bila sebut macam ni, dia ada dua. Satu Ramadan dan tak lama lagi nak sambut Syawal. Dia kalau di Mekah orang menangis, rindu, boleh ke jumpa Ramadan akan datang. Sebab apa? Sebab ada beberapa sebab. Kalau kita tengok apa kita nak belajar daripada muhasabah Ramadan, kita ada belajar 9 perkara. Perkara yang pertama, tak lain dan tak bukan, iaitu kasih sayang. Sebab ayat pertama, Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah. So kita kena muhasabah. Adakah sepanjang Ramadan ni kita makin bertambah kasih sayang kita pada Allah? Para sahabat bila dengar Ya ayyuhalladzina amanu, mereka datang berduyun-duyun di hadapan Allah, di hadapan Nabi dan ternanti-nanti. Itu yang kedua. Cara kita berinteraksi. Adakah dah improve cara kita berinteraksi, berkomunikasi? Kadang-kadang di medan Facebook kecam-mengecam, di Twitter kecam-mengecam, pakai hamun, kasar. Nak pula dalam tempoh PKP ni, musim COVID. Wabak COVID tu memang dahsyat. Tapi wabak COVID dah bunuh ramai orang. Tapi wabak kecam, wabak fitnah, wabak dan wabak-wabak yang lain ini telah menghancurkan kemanusiaan sebelum manusia itu mati. Yang seterusnya, pertama kasih sayang. Nombor dua, cara berinteraksi. Nombor tiga ni, kita kena datangkan dalam hati kita daripada perkataan yang baik-baik ni, akhlak mulia. Akhlak mulia. Hari ni orang akhlak kurang mulia.
tak respect orang tua, kan kasar, masuk restoran kasar-kasar, sikit-sikit nak bergaduh, sikit-sikit nak bertumbuk, jalan raya, everybody stress. Tapi macam mana akhlak mulia? Akhlak mulia datang daripada interaksi yang baik. Interaksi yang baik datang daripada jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Kita ada dua bos. Bos kita yang pertama apa dia? Bos kita ni cakap kasar. Hey, kau kenapa kerja tak siap lagi? Bos yang kedua, Hanafi, kenapa kerja ni tak siap lagi? Agak-agak bila boleh siap? Kita suka bos yang mana? Mesti kita suka bos yang lemah lembut. Allah, walaupun dia Tuhan, dia bos segala bos, dia cakap dengan orang baik-baik. Wahai orang-orang beriman. Dan orang beriman, cara nak berinteraksi, dia selalu baca Quran. So baca Quran ni dia akan lembutkan jiwa, dan bila jiwa dah lembut, penuh dengan kasih sayang pada Allah, apa berlaku? Akhlak kita akan mulia. Akhlak mulia ni satu benda yang tak boleh dibeli. Ada orang kaya tapi akhlak Allah, dia memandang rendah pada orang lain. Dia tamak. Dia tak nak bagi, tak nak beragih, tak nak bersedekah dalam bulan Ramadan. Dia simpan, dia takut sedekah tu menyebabkan dia miskin. Dan akhirnya dia menderita akibat sifat tamak dia tu. Malam tak boleh nak tidur lena, dia terseksa. Dan seterusnya daripada bulan Ramadan ni pula, kita belajar menundukkan nafsu. Kebetulan PKP best. Rahmat PKP ni saya betul-betul best. Dah tak ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan dah tak ada dah. So kita beli online. Kadang-kadang kita masak sendiri. Bini kita tak pandai masak. Suami tolong masak. Suami kata abang suka telur dadar bubur dengan asam keping sikit. Ramai orang tak tahu. The original Melayu punya masakan. Saya pandai masak. Kan? Dia orang lupa bubur asam keping. Asam keping boleh menyerap kolesterol dalam telur dadar tersebut dan menyebabkan orang yang loya kena kuning telur tu akan rasa sedap. Dia masam, masin dan pedas. Oh, best. Dan seterusnya tuan-tuan, kita tolong menolong isteri apa semua. Dalam masa yang sama kita menundukkan nafsu makan. Kita ingat orang susah. Orang miskin, susah, miskin. Kan? Dan bila kita dah lalui semua ni, takwa. Takwa adalah lambang kejayaan. Orang yang berjaya, dia akan bahagia. Tapi ramai juga yang berjaya. Dan dapat takwa ni kena banyak amalan. Kena manfaatkan masa Ramadan. Kan? Demi masa. Masa Ramadan ni kena all out. Kena buat yang terbaik. Jangan lupa Ramadan juga muhasabah diri kita, semangat juang. Prepare. Semangat juang. Tapi macam mana nak kekal dalam bulan Syawal, tak lain dan tak bukan kena istiqamah. Tu nak dapat takwa, dia ada 3 anak tangga. Dia ada 4 anak tangga. Anak tangga yang pertama apa dia? Menundukkan nafsu. Nafsu, akal, fikiran boleh fikir yang kecam-kecam orang. Mata, tengok benda tak elok. Lidah, cakap benda tak elok. Hati, buat benda tak elok. Perut, selera makan benda yang tak elok. Syahwat, tengok benda yang dosa noda. Kaki, menindas orang, memijak orang, mencederakan orang. Tangan, ambil hak orang. Ni nafsu kena tunduk. Nombor 2, amal soleh. Amal soleh apa dia? Bukannya orang semayang tu orang soleh, bukannya orang pergi haji tu orang soleh, bukan orang yang bayar zakat tu soleh. Amal soleh adalah menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. So alhamdulillah PKP ni dapat menyebabkan kita lebih banyak masa di rumah dan beramal soleh. Kalau tidak dulu nak pergi kerja, sibuk nak terkejar-kejar jam, terkejar-kejar banyak. So sekarang malulah mereka yang dah nak akhir Ramadan ni tak khatam Quran lagi. Malulah pada diri anda. Dulu anda komplain susah, tak ada masa apa semua. Sekarang anda nak bagi alasan apa lagi. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan, takwa, nak dapat takwa, istiqamah. Istiqamah ni macam kepala kereta api. Nak gerak, susah. Tapi bila dah gerak, dia susah nak berhenti. Itulah istiqamah. Kata Imam Malik, 1 istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan last sekali, takwa. Apa makna takwa? Takwa maknanya cinta dan rindu pada Allah. Betul? Pernah bercinta? Mesti pernah kan? Zaman saya cinta dulu, saya tulis surat cinta ke hadapan adinda yang kanda rindui. Maaf andai warkahku mengganggu nafasmu. Wahai dinda, kanda tak mampu lelapkan mata. Habis tulis surat cinta, pantun, pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas. Lepas tu budak ketikura. Budak ketikura ni pas postman semua. Kan? Girlfriend kita dapat baca 5-6 kali. Macam tu orang bercinta dengan Allah.
Takwa tu cinta dan rindu pada Allah. Cinta pada Allah, kita banyak baca surat cinta daripada Allah. Tu ada ulama, dia boleh khatam Quran satu hari 2 kali. Because dia baca from the heart. Because of love. Nombor 2, rindu. Kan ada satu lagu, bila rindu ku sebut namamu. Sebut nama Allah, zikir. Kan kadang-kadang kita ada skandal kan. Jadi malam tidur sebelah bini kita sebut nama skandal kita. Ini bahaya sikit lah. So bini kata, nama saya Linda bang, abang sebut nama On. Mana boleh. Jadi dia akan jadi isu. Dan seterusnya, cinta dan rindu, takwa ni takut kekasih dia tertinggalkan dia. Takut. Jadi takut ni kita cubalah buat, jangan buat apa yang kekasih kita tak suka. Jauh daripada larangan Allah. Dan last sekali. Okay. Yang last sekali tu kejap lagi disambung Ustaz. Alright. Kita nak bagi anda semua, jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami pastinya di Suara Ramadan. Kita berhenti berehat seketika dulu. Okey. Baik, kembali lagi pastinya dalam program Suara Ramadan dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik ataupun Ustaz Hanafi. Sebelum tadi kita berhenti berehat seketika, mungkin rancak Ustaz nak cerita kan. Tadi ada yang perkara terakhir tadi, mungkin Ustaz boleh sambung balik. Okey, perkara yang terakhir, definisi takwa dan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab puasa melahirkan manusia bertakwa. So, jadi nak dapat takwa ni kena anak tangga pertama iaitu menundukkan nafsu. Nombor 2, apa dia? Amal soleh. Nombor 3, istiqamah. Nombor 4, takwa. Takwa selalu nak bagi orang Melayu ni mudah faham, iaitu cinta dan rindu pada Allah. Nombor 2, takut kekasihnya meninggalkan dia. Kita takut pada larangan Allah, takut Allah tinggalkan kita. Tu satu benda yang Allah tak nak tengok muka kita, Allah benci pada kita, Allah murka pada kita. Itu ditakuti oleh orang yang bertakwa. Dan last kali, kita cuba nak bagi ekstra, nak bagi lebih pada Allah, iaitu melalui amalan soleh. Apa dia? Contoh, kita ada kekasih, kita nak bagi bunga, bagi ekstra, nak pikat hati dia melalui amalan soleh. Dan kita mengharap Allah menerima cinta kita dan kerinduan kita. Dalam masa yang sama, kita nak macam mana Allah terimalah amal ibadah kita. Itulah yang dimaksudkan takwa. Alright. Kan. Sebab apa? Sebab kita tak mahu kadang-kadang ada di antara kita yang tak kala bulan puasa ini, bulan puasa saja mereka ini melakukan pelbagai amal ibadah. Contohnya macam perkara wajib tu memang kita lakukan. Tetapi perkara sunat itu ketika bulan Ramadan saja mereka lakukan. Dan kita harapkan bahawa momentum itu diteruskan sehingga selepas Syahrul pun boleh teruskan. Boleh, Ustaz. Baik Ustaz, kita ni insya-Allah lah besok akan menyambut perayaan Aidilfitri kan. Dan kita tahu bahawa kita sekarang berada di dalam the new norma baharu dalam perayaan, di mana kita tidak boleh, orang cakap apa, kalau misalnya kata nak bermaaf-maafan ketika raya lah kan. Tetapi untuk yang the new normal ni, kita tidak boleh kata orang tu pergi ke rumah saudara mara ke teman terdekat dan sebagainya. Tetapi Ustaz, bagaimana caranya macam untuk kita menyantuni mereka-mereka ini untuk sebagai hari raya ni untuk kita bersama-sama, walhal kita tidak boleh datang ke rumah mereka. Jadi bagaimana Ustaz boleh jawab soalan ni? Antara manfaat Syawal tak ada lain. Yang pertama, kemenangan, kejayaan. Daripada kejayaan ni, kita dah jadi manusia baru. Fitrah, Aidil Fitri maknanya fitrah. Kembali kepada fitrah. Fitrah kita bersih daripada dosa. Seperti bayi yang baru dilahirkan. New normal lah tu. Kan kita dah habis madrasah Ramadan, cuci dosa, kita kembali pada fitrah manusia yang new normal, iaitu apa dia? Tak nak buat dosa. Okay, first, kita takut COVID, kita basuh tangan. Kita takut kuman, kita basuh tangan. Kita takut Tuhan, kita basuh hati. Tangan jangan mencuri dah. Kalau ni nak salam tak boleh dah. So tangan kat sini kan. So jaga jarak saat ni, jaga jarak. Walaupun jaga jarak 1 meter antara satu sama lain, tapi kita jangan menjarakkan hubungan silaturahim kita. Okey, nombor 2 dia pula kalau kita dapat lihat satu perkara lagi, dan new normal ni pula kita nak pergi ziarah orang. Nak ziarah orang, kita kena jaga. Kalau kita sakit, jangan kita pergi ziarah. Walaupun batuk atau sesama. Sebab kita dalam musim wabak,
Wabak ni Nabi beritahu dalam hadis sahih dan Bukhari dan Muslim, dia cerita sekiranya kamu dalam tempat yang wabak, kan? Kalau kamu di luar kawasan wabak, jangan masuk kawasan tersebut. Kalau kamu ada wabak, jangan masuk, jangan keluar dari kawasan tersebut. Ini kaedah. Tapi kalau kita tahu kita sakit, sesama ke, batuk ke apa, jangan pergi ziarah orang. Duduk di rumah itu lebih selamat. Anda adalah pewira ataupun pahlawan sekiranya anda duduk di rumah anda ketika anda sakit. Dalam masa yang sama pula, Syawal juga, dia ni kalau kita tengok takbir, Allahu Akbar Allah, itu akidah. Kan? Lepas tu kita tanda syukur pada Allah. Kita dah lalui satu kesusahan yang panjang, susah panjang. Puasa ni susah. Kan? Susah, tapi kita dapat lalui. Kerana kita ingat satu perkara, nak menang, nak berjaya dan bahagia, tak lain tak bukan kena mujahadah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan bersamanya ada kesenangan. Susah, senang, susah, senang. Allah ulang 2 kali. Jom kita kena lalu susah dulu dan kita akan dapat senang dan bahagia. Macam mana cara dia? Tak lain dan tak bukan, kita kena istiqamah. Istiqamah ni lah. Dan lahirnya kita daripada istiqamah ni sebab takwa itu salah satu definisi dia taat juga. Taat bukan pada Allah je, taat juga pada kerajaan, pada pemerintah, pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa kata duduk rumah, kena ikut. Kalau dia kata baru-baru ni dengan SOP yang terbaru, dia cerita pasal satu rumah hanya boleh 20 orang. Kan? 20 orang. Tapi kalau rumah sempit, janganlah serang 20 orang. Kan? Allah. Jadi kena pandai, kena bijaksana juga. Okey, pagi ni keluarga Alung pergi dulu. Lepas tu tengah hari kan keluarga Angah pergi dulu. Tak boleh macam dulu. The new normal. Tak boleh. Dulu nak berlonggok ramai-ramai. Sekarang Skype ramai-ramai. Zoom ramai-ramai. Itu boleh. Kan? Boleh juga gunakan media sosial yang ada pada hari ini. Teknologi yang ada pada hari ini untuk mengeratkan silaturahim. Dulu boleh salam mak ayah. Ni sekarang buat Skype je. Assalamualaikum mak. Tak dapat balik raya tahun ni mak, minta maaf mak, I love you mak, halalkan makan minum. Boleh. Cuba bayang suami isteri terpisah. Isteri kedua ke isteri ketiga ke terpisah. Oh kan, pagi tu sibuklah suami kan. Sekarang pun angkat nikah boleh online. Kan? So apa berlaku? Dia tetap boleh menyebabkan silaturahim itu tidak terputus. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Okey. Baik Ustaz, sedikit ada kita lebih kurang 2 minit lagi Ustaz. Berbalik kepada soalan tadi, saya ada beritahu bahawa ada di antara mereka yang tatkala bulan Ramadan sahaja mereka ni melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya. Bagaimanakah Ustaz kalau anda kata mereka ni nak kekal istiqamah ya apabila mereka ini dah melakukan pelbagai amal ibadah ketika bulan Ramadan tapi mereka nak teruskan ke bulan-bulan seterusnya. 2 minit Ustaz. Hati kena kuat. Ya. Hati kena ada semangat juang. Kebanyakan orang macam saya kanser, ramai orang yang hidup tapi dah mati sebab semangatnya dah mati. Kerana ada beberapa ujian, putus cinta, sakit, kena COVID, kena kanser, kenapa dia dah lemah semangat. Apa yang hilang daripada umat Islam pada hari ini semangat dan perjuangan. Kalau dia ada semangat, insya-Allah. Kalau dalam bulan Ramadan kita boleh khatam Quran sekali, insya-Allah di luar Ramadan 1 juzuk 1 bulan, 2 juzuk 2 bulan. Saya ulang balik perkataan Imam Malik beritahu apa dia? Tak lain dan tak bukan, 1, istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Dan kena ingat, kalau orang ni, kerana tu ada seorang sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah eloknya kalau sepanjang tahun ni semuanya bulan Ramadan. Sebab mereka tak nak berpisah dengan bulan Ramadan. Nak istiqamah, tak ada cara lain. Kena berjuang, kena mujahadah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz di atas segala penerangan tentang tajuk kita Muhasabah Ramadan, Manfaat Syawal. Dan diharapkan anda semua yang berada dekat rumah telah pun mendapat input dan juga informasi yang berguna untuk anda gunakan di kemudian hari. Baik, terima kasih sangat ya kepada Ustaz. InsyaAllah nanti kalau ada rancangan ini, mungkin tahun depan ada lagi, insyaAllah kita akan panggil Ustaz ataupun masa-masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Salam Syawal. Baik, semoga perkongsian itu tadi memberikan anda kemeliharaan lebaran tahun ini disambut dengan cara Islam yang diredai Allah, dan
itulah nilai kemerdekaan di sebalik Aidilfitri yang kita rayakan agar Ramadan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Saya pasti ramai yang akan bersedih untuk kita meninggalkan Ramadan, dan jika kita setiap malam bulan Ramadan bangun untuk solat tahajud, teruskanlah ibadah itu pada bulan-bulan biasa meskipun hanyalah sekali dalam seminggu. Percayalah, amalan-amalan yang menjadi kebiasaan ini jika diteruskan akan menjadi suatu perkara yang pasti kita akan lakukan dan dipertingkatkan kekerapannya saban hari. Dan kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, bertemu kembali dalam program Suara Ramadan, dan saya doakan anda semua akan mendapat pelbagai ilmu yang bermanfaat sepanjang menyaksikan program ini, insya-Allah. Baik, ini juga merupakan satu pengisian yang penting juga ya untuk kita fahami. Untuk segmen kali ini, jom kita saksikan peranan solat kepada otak kita bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar, perunding utama Malaysia Brain Academy. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rizal Abu Bakar. Hari ini kita nak berbicara tentang solat dan otak. Satu soalan yang selalu saya terima, solat ni ada kesan tak kepada otak manusia? Jawapannya, ya dan tidak. Wow, kenapa tidak? Kalau kita solat dalam keadaan kelajuan yang luar biasa, macam bullet train, ala-ala Charlie Chaplin, yang pernah viral dalam FB beberapa tahun lepas, solat subhanallah maha cepat, dia tak beri kesan baik kepada otak manusia. Tetapi mengikut kajian, apabila solat dilakukan dalam dua keadaan ini, satu, ada penyerahan ataupun surrender. Yang kedua, ada connectedness atau keterkaitan dengan Allah. Dia akan memberi kesan yang luar biasa kepada otak manusia. So, yang pertama, bila solat dalam keadaan pelakunya surrender ataupun penyerahan, ia akan sebabkan beberapa bahagian otak menjadi sangat aktif. Antaranya ialah caudate nucleus, berkaitan dengan lahirnya emosi positif pada orang yang solat dalam keadaan khusyuk dan menyerah diri pada Allah. Yang keduanya, kesan bagusnya ialah dia menghilangkan kesan anxiety. Kesan anxiety akan hilang. Yang nombor dua, kesan daripada sifat marah-marah ni akan hilang pada manusia yang solat dengan khusyuk. Itu mengikut dapatan kajian. So, apa berlaku? Dia akan aktifkan satu bahagian otak bernama anterior cingulate gyrus. So, anterior cingulate gyrus ni adalah bahagian otak yang berkaitan dengan pengurusan emosi. Itu nombor satu. Nombor dua, ia juga ada kaitan dengan learning ataupun belajar. Dan paling bagus, ia juga berkaitan dengan memori. Jadi kita semayang betul, semayang dengan khusyuk, penyerahan, kebergantungan kepada Allah dan sebagainya. Ia akan menyebabkan kadar kita belajar akan jadi lebih bagus. Ia akan sebabkan kemampuan kita untuk mengingat akan jadi lebih tinggi. Itu luar biasanya. Nah, dan satu bahagian lagi ialah tentang connectedness. Bila kita dekat, rasa sangat dekat dengan Allah, sebagaimana yang Allah rakamkan dalam surah Qaf ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Itu betapa dekatnya Allah. Jadi dalam keadaan kita semayang dan kita rasa kita sangat dekat dengan Allah, ia akan menyebabkan bahagian otak yang bernama parietal lobe letak dekat atas kepala ni menjadi tidak aktif. Iaitu menunjukkan satu, kita khusyuk, dan dua, kita berada sangat rapat dengan Allah. Dan paling luar biasa, ada beberapa kajian yang mengaitkan apabila kita solat dengan betul, ia menyebabkan gelombang otak naik ke peringkat higher gamma. Apabila berlakunya peningkatan ke gelombang gamma ini, berlakulah self healing ataupun penyembuhan. Ini luar biasanya kesan solat yang betul, khusyuk kepada otak manusia.
Ya, itu dia tadi kita dapat saksikan adab untuk kita menyambut Syawal, dan kita perlu ingat ya, kita berada the new normal untuk perayaan, dan kita tidak boleh pergi ke rumah ya. Kalau sebelum ini mungkin kita nak beraya ke rumah makcik kita, ke rumah sesiapa sahaja dengan sewena-wenanya, tetapi kita dalam fasa PKPB ini kita harus tahu juga, dan kalau kita nak pergi ke rumah itu, kita kena pastikan di dalam rumah tersebut tidak ada mereka yang mungkin ada gejala macam penyakit kronik ke, ataupun mereka yang warga emas dan sebagainya. Kita perlu jaga kita. Baik, program Suara Ramadan telah sampai ke hujung rancangan. Rasa macam sedih pula ya. Dan ini merupakan episod yang kelima, dan diharapkan program ini memberikan pelbagai ilmu agama dan manfaat yang berguna kepada kita semua. Saya, Fadli Fuad, mewakili bersama-sama kru penerbitan Suara Ramadan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Inilah masa untuk kita meraihkan kemenangan selepas sebulan berpuasa. Marilah sama-sama kita menjaga etika berhari raya agar kita semua dilindungi dari wabak pandemik COVID-19. Sekian dulu dari saya Fadli Fuad melabuhkan tirai Suara Ramadan. InsyaAllah ada rezeki, ada umur lagi, kita jumpa lagi tahun depan insyaAllah. Assalamualaikum.